Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita mengikuti siaran Perlis Mengaji. Dan insya-Allah pada pagi ini kuliah subuh kita akan membahaskan bab-bab berkenaan dengan kisah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan saya menggunakan risalah yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki, yang risalah yang bertajuk 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mendengar beberapa hadis tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur umatnya ataupun menegur para sahabat sekaligus. Teguran itu diambil manfaat bukan hanya oleh para sahabat, bahkan teguran tersebut direkodkan oleh para sahabat dan teguran itu dapat kita ambil manfaat. Kita dengarkan satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami keluar bermusafir. Tiba-tiba seorang daripada kami terkena batu sehingga menyebabkan kepalanya luka. Kemudian dia mengalami mimpi yang hingga mengeluarkan mani. Setelah terjaga, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah kamu fikir ada keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan bagi kamu kerana kamu mampu mendapatkan air. Lalu dia pun mandi dan terus meninggal dunia. Apabila kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda, baginda pun bersabda, qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi su'al innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir aw ya'sib shakka Musa ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadihi, yang bermaksud mereka itu telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Kenapakah mereka tidak bertanya sekiranya mereka itu tidak tahu? Hanya dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan. Sebenarnya memadai dia bertayamum dan membalut luka dengan kain perca, seterusnya menyapu air di atas balutan dan mandi ke seluruh badannya. Hadis yang dinilai sahih, seperti mana yang telah kita sebut tadi, hadis ini riwayat daripada Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud.
Secara umumnya kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, bagaimana sekumpulan sahabat telah melakukan permusafiran ataupun perjalanan. Yang mana salah seorang daripada sahabat yang menyertai perjalanan tersebut, salah seorang daripada mereka ini telah tercedera dengan sebab terkena batu di kepala. Dengan sebab kecederaan tersebut, menyebabkan banyak darah keluar daripada kepalanya ataupun kecederaan tu agak serius. Bila mana dia tidur, berehat, maka dengan takdirnya dia telah bermimpi yang mana mimpi tersebut menyebabkan dia perlu mandi wajib. Bila mana dia bangun dalam keadaan kepalanya masih cedera, maka dia bertanya kepada para sahabat yang ada mengikuti rombongan tersebut, apakah ada baginya keringanan untuk tidak mandi wajib, kerana dia bimbang dengan sebab mandi wajib tersebut menyebabkan air itu kena tempat yang cedera, maka menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang buruk selepas daripada tu. Sama ada kecederaan tu semakin serius ataupun luka tu semakin teruk. Jadi dia minta pendapat daripada para sahabat yang ikut sekali rombongan tersebut, kalau ada keringanan dalam hal ataupun dalam keadaan dia seperti itu. Maka para sahabat yang ada dalam perjalanan ataupun dalam permusafiran tersebut telah memberi jawapan. Para sahabat tu beri jawapan macam mana? Para sahabat tu kata, kami tidak melihat bagi permasalahan ataupun bagi keadaan kamu ni keringanan, melainkan kamu juga diwajibkan mandi macam biasa. Maknanya kamu kena mandi macam biasa. Tidak ada keringanan bagi kamu. Walaupun hakikatnya kecederaan tu serius dan kepala tu tak boleh nak kena air. Dengan sebab dia akur apa yang telah diberi jawapan ataupun jawapan yang telah diberikan oleh para sahabat tersebut, maka dia pun tiada pilihan lain, dia mandi. Dengan takdir Allah, bila mana dia mandi tersebut, maka dia pun meninggal dunia. Dia mati dengan sebab mandi tersebut. Maknanya kita boleh bayanglah macam mana dahsyatnya keadaan ni sehingga menyebabkan dia tu mati dengan sebab mandi. Sebab dia tu telah diberi jawapan oleh sahabat-sahabat dia, tidak ada keringanan lain. Dan bila mana balik kepada Nabi SAW, bila mana isu ni disampaikan kepada Nabi, apa respon Nabi? Pertama sekali bila mana Nabi dengar permasalahan mereka ni, maka Nabi SAW pun sebut satu perkataan yang mana kita tengok daripada perkataan Nabi ni menunjukkan kepada kita Nabi sangat-sangat marah terhadap perbuatan sahabat-sahabat yang tersilap beri jawapan tu. Apa Nabi sebut? Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Kamu telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Itu yang Nabi sebut. Bila mana Nabi dengar perkataan ataupun bila mana Nabi dengar jawapan, respon daripada para sahabat, macam mana dia orang beri jawapan kepada sahabat yang tercedera tadi, maka Nabi pun sebut qataluhu qatalahumullah. Kamu dah bunuh dia, maka Allah Ta'ala akan bunuh kamu. Wallahu a'lam, para ulama berselisih pendapat tentang maksud perkataan Nabi ni. Adakah Nabi mendoakan supaya sahabat-sahabat yang jawab tak betul tu mati dibunuh? Tidak. Ada yang kata umum Nabi sebut macam tu, maka macam itulah. Dan ada yang kata itu ialah menunjukkan kepada kemarahan Nabi. Itu menunjukkan kepada kemarahan. Maksudnya itu cara percakapan ataupun kaedah percakapan masyarakat pada waktu tu. Bila mana dia orang marah, dia akan sebut benda tu. Sabqul lisan. Ada yang disebut ataupun ada sebahagian ulama sebut itu ialah sabqul lisan. Dia macam apa yang berlaku kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni ketika mana di zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah, jadi pengganti kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah telah dihantar ke Bahrain menjadi gubernur. Sehingga Abu Hurairah ni mendapat kekayaan yang banyak dengan sebab
dapat jadi gubernur di situ. Tapi dia dapat harta banyak tu bukan dengan sebab penyelewengan duit ataupun penyelewengan harta. Dia orang yang kata apa, mengembangkan kekayaannya dengan dia menternak, dia berdagang. Bila mana dia habis khidmat menjadi gubernur, dia pun balik semula ke Madinah. Maka menjadi kebiasaan mana-mana orang yang menjadi gubernur di bawah Umar Al-Khattab, dia perlu melakukan pengisytiharan harta. Bila mana dibuat pengisytiharan harta, maka harta Abu Hurairah ni banyak. Maka Umar Al-Khattab dengan keadaan dia tengok harta Abu Hurairah ni banyak, dia terkeluar satu perkataan, dia kata, ya adu Allah, wahai musuh Allah. Ini sabqul lisan, tersilap lidah. Ada yang berpandangan seperti itulah bila mana Nabi sebut qataluhu qatalahumullah. Bukan Nabi maksudkan supaya sahabat-sahabat yang jawab dengan jawapan tu tadi dibunuh oleh Allah Ta'ala. Tapi nak menunjukkan Nabi tak suka perbuatan tu. Nabi sangat-sangat tak suka dengan perbuatan seperti itu, iaitu perbuatan tidak cuba mencari jalan-jalan yang mudah kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan. Maka Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah kamu itu perlu bertanya? Bukankah sepatutnya kamu tu perlu bertanya apabila kamu tidak mengetahui sesuatu perkara ataupun sesuatu isu? Nabi pun sebut, fa inna masyifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya ubat kepada kesamaran ataupun kepada perkara yang disebut sebagai tak jelas ialah bertanya. Nabi sebut, fa inna masyifa'ul 'ayyi su'al. Ketahuilah bahawasanya dengan bertanya akan menghilangkan al-'ayyi. Okay. Jadi kalau kita tengok syarah para ulama terhadap perkataan al-'ayyi. Al-'ayyi, kalau kita lihat dalam Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud ni ialah syarah kepada Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haq Al-Azim Abadi. Dia kata perkataan al-'ayyi dengan dibaris bawahkan ainnya dan tasydid pada huruf ya, bermaksud rasa hairan pada ucapan dan tidak tepat atau tidak yakin dengan sebutan. Okay. Maknanya perkataan al-'ayyi ni nak menunjukkan kepada kita apa-apa saja perkara yang tidak tepat, tidak jelas, tidak yakin, tidak pasti. Nabi sebut syifa'ul 'ayyi su'al. Ubat kepada keraguan, kesamaran, benda yang tak tepat, tak jelas ini ialah dengan bertanya. Bertanya tu tujuan dia ialah untuk menjelaskan satu benda yang tidak jelas, untuk memberi ketepatan pada perkara yang mungkin kita faham dengan cara yang salah ataupun cara yang silap. Okay. Jadi dalam hadis ni anjuran Nabi bila mana berlaku saja perkara-perkara yang tidak jelas kepada umatnya, apatah lagi perkara tersebut ialah perkara yang kita sebut sebagai perkara-perkara yang berkait dengan urusan agama, syariat. Maka sangat-sangat perlu dan sangat-sangat mustahak untuk seseorang tu bertanya. Dan perkataan al-'ayyi ni, kalau kita lihat dalam Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur. Apa yang dimaksudkan dengan al-'ayyi? Kata al-'ayyi dalam Lisanul Arab ialah kejahilan. Al-'ayyi bil makna al-jahl. Al-'ayyi itu maksudnya kejahilan. Maknanya setiap kejahilan itu akan terangkat dengan bertanya. Kalau seseorang itu malu untuk bertanya ataupun tidak mahu bertanya, maka dia akan kekal dengan kejahilan tersebut. Okay. Jadi perkataan al-'ayyi yang Nabi sebut dalam hadis ni, fa inna masyifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya ubat kepada kejahilan itu ataupun kesamaran itu ialah bertanya. Perkataan al-'ayyi itu sangat-sangat luas maknanya. Cuma mudahnya untuk kita sebut di sini, al-'ayyi itu bermaksud segala perkara yang tidak jelas. Maka kita kena rujuk ataupun kita kena tanya. Kemudian Nabi pun jawab, Nabi kata, innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir aw ya'sib. Sesungguhnya cukup bagi sahabat yang cedera kepala dia tu kena batu. Bila mana dia tak boleh nak mandi dengan mandi wajib dengan sebab kecederaan di kepala tu, cukup bagi dia untuk dia bertayamum ataupun dia membalut luka yang ada di kepala dia tu, kemudian dia usap
sahaja ataupun letakkan sahaja air. Maknanya tidak basuh, lembapkan sahaja. Cukup seperti itu. Tak perlulah dia tu mandi macam mana orang yang tak cedera. Okay. Jadi itu kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW mempermudahkan urusan umatnya. Okay. Jadi daripada hadis ni kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW menegur perbuatan sebahagian daripada para sahabat bila mana diminta penyelesaian di atas sesuatu masalah, maka dia tidak mencari jalan mudah untuk orang-orang yang menghadapi masalah. Okay. Jadi daripada hadis ni kita boleh lihat apa yang orang kata apa yang perlu bila mana seseorang datang pada kita dan dia tanya soalan kepada kita. Okay. Maka kita usahakan untuk beri satu benda yang mudah, yang ringan. Itu sunnahnya ataupun itu kaedahnya. Bila mana seseorang datang bertanya. Ini khusus kepada ustaz-ustaz ataupun penceramah-penceramah ataupun orang-orang yang jadi rujukan dalam bab agama. Bila mana dia ditanya soalan oleh masyarakat awam, maka dia kena jadi orang yang luas pemikirannya, cuba mudahkan urusan orang. Bukan jadikan orang yang mari bertanya tu maka kita cari dan kita beri kepada dia jawapan-jawapan yang sulit, yang berat. Yang mungkin dia menjadi mangsa dengan sebab jawapan kita tu. Macam sahabat ni tadilah. Dengan sebab sahabat lain duk jawab kata, kamu kena mandi, apa yang jadi pada dia? Meninggal dunia. Mati terus dengan sebab jawapan tersebut. Okay. Jadi, perlu jelas dalam bab ni. Dalam bab mengangkat raf'ul haraj, mengangkat perkara-perkara yang sulit, wal masyaqqah, perkara-perkara yang susah. Sangat-sangat perlu bagi seseorang yang menjadi rujukan ni, dia fikir macam mana nak beri kemudahan. Nak beri kemudahan kepada orang. Dan jangan jadi orang yang menyusahkan orang ataupun yang mempersulitkan orang. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun hadis ni dia tak berkait dengan apa yang kita nak sebut ni ataupun yang kita tengah sebut ni. Okay. Tapi kita boleh tengok Nabi SAW ni dia pernah berdoa terhadap orang yang mempersulitkan urusan umatnya. Okay. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, doa Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti. Aku pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahku. Fi baiti hadha. Kata Aisyah, dalam rumah aku ni Nabi pernah berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Nabi doa kepada umatnya. Nabi kata, ya Allah, sesiapa yang memegang sesuatu urusan dalam kalangan umatku. Hadis ni dia berkaitan dengan kepimpinan sebenarnya. Mana-mana orang yang jadi pemimpin. Okay. Allahumma man waliya min amri ummati. Sesiapa yang memegang urusan umatku. Fashaqqa, kemudian dia sulitkan urusan umatku. Fashquq alaihi, maka engkau sulitkanlah urusannya. Engkau sulitkanlah urusan mereka. Okay. Jadi kita boleh tengok macam mana Nabi ni pernah doa dengan doa seperti ini. Nabi tak suka orang yang suka susahkan urusan umat dia. Sama ada dari segi pemerintahan ataupun dari segi perkara-perkara yang berkait dengan keilmuan syariat pun samalah juga dalam bab ni. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita bagaimana Nabi tak suka orang-orang yang menyulitkan urusan umatnya. Kalau ada pendapat-pendapat yang ringan, kalau ada pendapat-pendapat yang mudah, maka kita berikan pendapat yang mudah. Okay. Tapi janganlah tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu yang bertanya tu. Okay. Sebab kadang-kadang orang ni bila mana dia bertanya, dia nak cari yang mudah, memang nafsu dia nak yang mudah. Itu dia panggil tatabbu' rukhas. Mencari kemudahan dengan sebab nak memuaskan hawa nafsu. Okay. Tapi memberi kemudahan. Contoh yang berlaku di dalam keadaan
negara kita ni dalam keadaan wabak yang masih lagi dikawal penularannya, maka kita lihat dengan kesan PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, banyak amalan-amalan yang dulunya kita boleh buat dengan satu gaya, sekarang ni boleh buat dengan gaya lain. Contoh yang menjadi viral ataupun yang tular sekarang ni ialah isu akad nikah online ni. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Okay. Cuma bagi pandangan saya sendiri, saya melihat inisiatif yang dilakukan oleh setengah pihak yang membolehkan, tujuannya ialah untuk raf'ul haraj, untuk mengangkat orang kata apa, kesusahan, mengangkat kesulitan di kalangan umat. Okey. Dan juga untuk memudahkan urusan orang tu. Maknanya nak menghalalkan hubungan pasangan tersebut. Okay. Dan perkara ni kalau kita tengok, antara yang bersetuju dengan pandangan ni ialah Dr. Wahbah Zuhaili, antara yang bersetuju dengan pandangan ni. Walaupun di sana ada sebahagian para ulama yang tidak bersetuju dengan alasan-alasan dan hujah mereka. Okay. Tapi dalam keadaan seperti ini, keringanan-keringanan cuba dicari, tujuan ialah untuk raf'ul haraj wal masyaqqah, mengangkat sesuatu benda yang berat dan sulit di kalangan umatnya. Okay. Jadi mencontohi daripada apa yang telah Nabi buat berdasarkan hadis yang dah kita sebut tadi, bagaimana Nabi SAW beri cara mudah. Okay. Sekaligus daripada hadis ni kita boleh tengok mana-mana orang yang mengalami kecederaan yang menyebabkan dia tak boleh kena air, balutan-balutan yang dia tak boleh kena air. Contoh orang yang patah di simen tangan dan kakinya ataupun mana-mana anggota, maka dia berjunub. Macam mana dia kena buat? Ataupun apa kaedah yang dia boleh buat untuk dia angkat junub dia tersebut, ataupun untuk dia angkat hadas besar tersebut. Okay. Maka cukup baginya untuk dia bertayamum dan dia pilih untuk dia sapu ataupun dia lembapkan pada sapuan-sapuan dan balutan-balutan, pada balutan kecederaan tersebut. Maknanya dimudahkan. Daripada hadis ni juga kita boleh tengok apa yang disebut sebagai larangan bercakap sesuatu yang tiada ilmu padanya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah Ta'ala kata, "Wala taqfu ma." Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya. Jangan bercakap satu benda yang kamu tidak ada pengetahuan. Jangan ulas satu benda ataupun satu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Inna as-sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan juga penglihatan, wal fuad, dan juga pemikiran ataupun hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua sekali itu akan dipertanggungjawabkan dan akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Ibn Kathir, bila mana dia tafsirkan ayat ni, dia sebut kesimpulan penjelasan yang mereka sebutkan adalah bahawa Allah melarang berbicara tanpa ilmu. Al-kalam bila ilm. Itu benda yang paling jelas sekali lah. Okay. Maknanya daripada ayat ni, kata Ibn Kathir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim ataupun Tafsir Ibn Kathir, dia sebut kepada kita bagaimana ayat ni menjadi arahan ataupun menjadi petanda seseorang tu tak boleh bercakap dengan benda yang dia jahil. Dan ada sebahagian kata-kata, saya tak pasti kata-kata ni daripada para ulama ataupun kata-kata ni ialah kata-kata hikmah. Okay. Al-insanu aduwwun bima jahala. Manusia itu dia bermusuh dengan apa yang dia jahil. Kata-kata ni nak menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang tu bila mana dia jahil satu benda, kita akan tengok dia mengeluarkan kata-kata yang kurang masak ataupun kurang cerdik. Kata-kata yang jelas menunjukkan sangat-sangat tidak betul apa yang dia sebut. Bahkan dari sikap jahil dia tu menyebabkan dia telah keluarkan kata-kata yang menjatuhkan maruah dia sendiri. Menjatuhkan maruah dia sendiri. Okay. Jadi
dalam kehidupan kita hari ini, dalam suasana kita hari ini, pengamalan hadis ni ataupun kaedah yang disebutkan dalam hadis ni, jangan bercakap ataupun berbicara tanpa ilmu pengetahuan, kita boleh terapkan lebih luas. Bukan hanya sekadar percakapan, tapi kita terapkan juga dalam media sosial yang kita selalu duk guna hari ini. Sama ada Facebooknya, WhatsAppnya, Telegramnya, Instagramnya, apa nama media sosial tersebut, kita elakkan diri kita untuk tidak bercakap pada benda-benda yang kita jahil ataupun benda-benda yang tidak jelas. Sebab tu kalau kita tengok keadaan negara kita ni nak lawan coronavirus ataupun COVID-19 satu hal, sehingga kerajaan terpaksa buat satu rancangan nak bersihkan berita-berita palsu ni. Maknanya kena ada satu slot untuk tolak semua berita-berita palsu yang tersebar sampai ke tahap tu. Maknanya dah lah kena keluar belanja untuk lawan penyakit ni ataupun untuk tolong orang-orang yang bergelumang dengan penyakit ni. Okay. Kemudian kena buat pula satu unit ataupun satu bahagian tu ialah untuk jawab berita-berita palsu. Arahan-arahan yang entah daripada mana, tapi ada orang cepat dia dapat arahan tu, maka disebar habis grup, terpaksa kena buat satu rancangan untuk betulkan balik berita yang palsu tersebut. Dengan sebab ada orang yang cepat sangat nak menyebarkan benda-benda yang dia tidak jelas. Okay. Selain pada tu, kita boleh tengok, okay, dalam hadis ni Nabi SAW sebut kepada kita larangan untuk tidak bercakap pada perkara yang kita jahil. Okay. Dan seseorang yang jahil terhadap satu perkara, maka dia tu kena bertanya. Sebab dalam hadis ni Nabi sebut fa innamas syifa'ul 'ayyi su'al. Ubat kepada kejahilan tu ialah bertanya. Okay. Namun di sana ada juga larangan orang yang banyak bertanya ni, ataupun dia bertanya bukan untuk mengangkat kejahilan. Sebab bertanya ni macam-macam. Macam-macam orang dia suka tanya dan macam-macam keadaan orang yang bertanya. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya kepada perkara-perkara yang boleh menyusahkan kamu ataupun memburukkan keadaan kamu. Jadi dalam hadis tu, dalam ayat tu, kita boleh tengok larangan bertanya. Tapi dalam hadis ni, Nabi suruh bertanya. Okay. Bertanya yang macam mana? Yang dilarang tu. Okay. Bertanya pada perkara-perkara yang disebut sebagai itba'ul hawa ataupun tattabi'il hawa, ikut hawa nafsu. Okay. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis tu bermaksud, kata Nabi SAW, Nabi kata, innahu halaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum daripada kamu bikathratis su'al wal khilaf. Dengan sebab banyak bertanya dan juga banyak khilaf, iaitu perselisihan mereka dengan para nabi mereka. Okay. Lepas tu Nabi sebut, justru apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, bila mana aku perintahkan kamu dengan sesuatu perkara, maka lakukanlah perkara itu sesuai dengan kadar kemampuan kamu. If'alu mastata'tum. Buat satu perkara itu dengan kadar yang kamu mampu. Dan apabila aku larang kamu untuk buat satu perkara, maka tinggalkan. Okay. Hadis yang kita baca mula-mula tadi, Nabi kata, ala sa'alu izlam ya'lamu fa innamas syifa'ul 'ayyi su'al. Bukankah kamu itu kena bertanya bila mana kamu tak tahu? Sesungguhnya ubat kepada keraguan tidak jelas itu ialah bertanya. Tiba-tiba datang hadis ni, Nabi SAW sebut pada kita, telah binasa orang yang terdahulu kerana banyak tanya dan banyak khilaf. Okay. Apa beza antara dua hadis ni? Hadis tadi Nabi suruh tanya bagi benda-benda yang tak jelas. Syariat-syariat yang kita tak faham, kita tanya. Okay. Hadis ni pula bertanya, tujuan dia ialah untuk lari daripada syariat tu. Lari daripada syariat tu. Ataupun cuba adjust
Dengan banyak bertanya itu supaya syariat tu orang kata apa, tak dilakukan ataupun syariat tu dimansuhkan. Okay. Benda ni pernah berlaku kepada Nabi SAW. Ketika mana Nabi sebut, Nabi kata pada tahun ini telah difardukan haji. Maksudnya pada tahun ini telah difardukan ataupun telah diarahkan kepada kita, telah diperintahkan untuk kita melakukan haji. Dan haji ni, kalau kita tengok antara syarat haji ni ialah al-istita'ah, iaitu berkemampuan. Bila mana Nabi sebut tahun ni ataupun sekarang ni telah diperintahkan untuk melakukan ibadah haji, tengah-tengah Nabi duk cakap, duk cerita tentang haji yang betul. Sebab jahiliah pun ada hajinya, tapi haji yang silap ataupun haji yang tak betul. Okay. Maka ada seorang sahabat angkat tangan, afi kulli amin ya Rasulullah. Angkat tangan, tanya soalan. Ya Rasulullah, adakah haji itu difardukan buat tiap-tiap tahun? Maka Nabi terus duk cakap sehingga sahabat tu ulang kali kedua soalan dia dan ulang sampai 3 kali. Lalu Nabi pun terlihat di wajah Nabi tu tak senang, tak suka dengan soalan dia. Okay. Maka Nabi kata dan Nabi jawab, Nabi kata lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku kata ya terhadap soalan kamu, sebab sahabat tu tanya tadi, adakah haji ni kena buat tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Maka Nabi kata lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku jawab ya, maka dia akan jadi wajib. Maknanya dia akan jadi tiap-tiap tahun. Dan memang benda tu tak mampu untuk buat tiap-tiap tahun. Orang yang duduk dekat dengan Mekah pun belanja besar untuk buat haji. Apatah lagi macam kita, orang Melayu ataupun orang Malaysia yang duduk jauh, yang nak pergi buat haji, belanjanya puluh-puluh ribu. Pakejnya ada yang 40-50. Kita boleh bayang kalaulah Nabi sebut na'am tiap-tiap tahun kena buat. Okay. Jadi benda tu berat. Okay. Jadi bertanya tu tujuan dia ialah kalau boleh tak payah adalah haji sebab belanja besar. Okay. Kalau boleh. Okay. Jadi tanya yang macam tu yang dilarang. Nak lebih faham lagi, kita baca surah Baqarah, kita tengok soalan-soalan Bani Israel ketika mana diperintahkan Bani Israel ni untuk menyembelih lembu. Menyembelih lembu, arahan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Nabi Musa kena beritahu kepada umat dia, sekarang kamu kena sembelih lembu. Kemudian Bani Israel ni pun tanya, lembu ni lembu macam mana? Lembu yang muda ke? Lembu yang tua ke? Lembu warna apa ke? Dia tanya tu bukan sebab dia ragu ataupun dia tak jelas. Tapi dia tanya tu sebab dia nak mengelak, nak menjauhkan diri supaya kalau boleh jangan sembelih lembu. Ini pun alang-alang dah kita bercakap bab ni. Kita baca surah Baqarah. Surah Baqarah ni, kisah yang ada dalam surah Baqarah ni ialah kisah berkenaan penyembelihan lembu tu lah. Penyembelihan lembu betina. Okay. Cuma cerita ni telah terkena sikit riwayat Israiliyat. Dan kebanyakan kitab-kitab tafsir muktabar pun meriwayatkan cerita ni. Okay. Yang biasa kita dengar, apa sebab? Apa sebab kena sembelih lembu ni? Apa sebab kena sembelih lembu? Okay. Kena sembelih lembu tu ialah sebabnya berlaku kes pembunuhan di kalangan Bani Israel. Tak tahu siapa yang bunuh salah seorang daripada mereka ni lah. Okay. Jadi nak tahu siapa pembunuh, kena sembelih lembu. Pergi tanya Nabi Musa dapat wahyu kena sembelih lembu. Itu secara ringkas saya sebut. Okay. Ini versi Israiliyat. Bahkan kalau kita tengok, tema ataupun kandungan utama, poin utama dalam surah Baqarah ni ialah tauhid. Iaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam persembahan ataupun menyembahnya. Okay. Jadi cerita dengan versi ni, dia tidak dapat, orang kata apa, diselaraskan dengan poin surah tu. Okay. Cuma kalau kita lihat, yang paling tepatnya dalam tafsir An-Nasafi, dia ada sebut riwayat ni, iaitu riwayat sebab diperintahkan Bani Israel ni sembelih lembu, tujuan dia apa, yang sehingga Bani Israel ni tanya banyak Nabi Musa.
supaya tak sembelih lembu tu. Antara sebab kena sembelih lembu tu ialah sebab berlakunya pengagungan terhadap lembu ni di kalangan Bani Israel. Kan kalau kita tengok dalam riwayat Samiri ni dia buat patung lembu ketika mana Nabi Musa naik bermunajat untuk terima kitab Taurat tu. Buat patung lembu tu pun nampak hebat di mata Bani Israel, jadi dia orang ni pun sembah lembu patung tu. Okay. Lepas Nabi Musa turun, Nabi Musa hancurkan berhala ni, buang benda ni. Cuma dia ada satu masalah di kalangan Bani Israel ni, mereka ada sikit sikap memuliakan lembu tu sendiri. Memuliakan lembu. Okay. Jadi dia orang tak sembah dah lembu. Tapi dia orang ni tengok lembu, dia orang tak berapa nak makan sebab dia orang rasa macam binatang ni binatang mulia. Jadi perintah suruh sembelih tu untuk buang sikap kemuliaan tu. Ini baru kena dengan poin tauhid tu. Tapi kalau cerita versi yang kata nak cari pembunuh tu apa semua, maka dia tak boleh nak kait dengan poin tauhid tu. Dia tak jumpa poin dia. Tak ada sentuhan poin utama dengan cerita tu, tak ada. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok daripada perkara ataupun daripada benda-benda yang kita kena jelas lah. Okay. Selain daripada tu yang terakhir lah. Yang terakhir dalam hadis yang kita baca tadi, teguran Nabi ni kepada umat dia, iaitu Nabi tegur bagaimana sahabat yang telah beri jawapan yang berat. Daripada hadis ni, dari segi fiqhnya kita ambil sikit sebagai yang terakhir ni. Dalam hadis ni kita akan lihat bagaimana tayammum itu berfungsi pada keadaan-keadaan yang lain juga. Sebab kalau kita baca Quran, tayammum ni bila kita boleh tayammum? Bila mana tiada air. Sebab dalam Quran sebut jelas, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Poin dia situ. Jika seseorang di antara kamu sakit ataupun dalam permusafiran, ataupun seorang pada kamu datang daripada tempat buang air, tandas, ataupun salah seorang daripada kamu ni menyentuh perempuan. Menyentuh tu maksudnya sentuh betul ataupun bersetubuh, kinayah. Falam tajidu ma'an, maka dia tak dapat air, tak temui sumber air. Fatayammamu, maka hendaklah dia tayammum. Okay. Jadi dalam isu ni, tayammum berlaku bila mana tiada air. Tapi tayammum juga boleh kita buat ataupun boleh kita lakukan bila mana kita ada masalah anggota-anggota badan kita yang kita guna ataupun yang kita basuh, yang kita sapu air dalam wuduk, tak boleh kena air dengan sebab kecederaan ataupun sakit, kita boleh ganti dengan tayammum. Kita boleh ganti dengan tayammum. Jadi daripada hadis ni kita boleh tengok pensyariatan tayammum tu sendiri. Pensyariatan tayammum tu sendiri nak menunjukkan kepada kita bagaimana agama ini mudah. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Walaupun ayat ni berkaitan dengan Ramadan, tapi nak beritahu pada kita poin dia tu Allah Taala nak mudah. Allah Taala tak suka. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, yassiru wa la tu'assiru. Permudahkan urusan, jangan sulitkan urusan. Basyiru, beri berita gembira, wala tunaffiru, dan jangan pula kamu beri berita yang menyebabkan orang rasa lemah, orang rasa tak selesa, orang jadi nak lari, orang rasa berat. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ini dalam siri kisah teguran Nabi SAW kepada umat. Semoga kita menjadi orang yang tidak cepat mengulas sesuatu isu sebelum kita alim. Jadi kita kena ada satu pendirian lah bila mana kita jahil. Jangan kita bercakap benda ni. Jangan kita bercakap benda ni. Okay, jadi benda ni kena jelas. Okay, kena jelas. Dan kita pun sudah tidak lama lagi untuk masuk dalam bulan Ramadan. Lebih kurang 3 hari lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita persiapkanlah kejahilan, kita persiapkanlah ilmu-ilmu tentang Ramadan ataupun tentang puasa yang kita jahil tu sebelum kita masuk bulan Ramadan ni. Okey. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jadikan kepada kita bulan Ramadan ialah bulan Ramadan yang kita banyak boleh buat kebaikan.
kita banyak boleh melakukan amal saleh. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita. Dan setakat tu saja kita punya kuliah subuh kita pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.